Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama mengenali juadah negeri Kelantan. Air muka yang manis, air tangan orang Kelantan umpama pelaris yang melonjakkan namanya serata alam. Pengunjung tempatan dan pelancong luar negara suka berkunjung kemari berulang kali kerana terpikat dengan sikap ramah mesra, mek dan awet Kelantan, serta terpesona menjamu selera dengan beraneka juadah yang lazat, berkhasiat dan unik serta menarik. Terasa bagaikan bertemasya di surga dunia. Kerajaan Negeri Kelantan berbesar hati mempersilakan semua peminat juadah tradisi negeri Cik Siti Wang Kembang menikmati sajian istimewa kami dengan kupasan tersendiri yang dipercayai belum pernah dibongkar lagi kerana eksplorasi kita menyentuh aspek asal-usul, nama, resipi bermula, falsafah dan pengajaran di sebalik pembuatannya. Saksikan, pasti tuan-tuan terkesima. Ketupak tape beke cek mek tenge wong hulu dilepak akok gape tahi kicik wong kosi nek pak one sen rupa putih saku cendol pak dike buah tanjung paling ubikan. Apakah kaitan mata dengan kuih Cik Mek Molek? Mari kita buka rahsia di sebalik resipi Cik Mek Molek. Mata batin atau dipanggil mata lendir oleh masyarakat Kelantan pada era 50-an merujuk kepada gerak hati atau firasat yang berpunca daripada jiwa yang tulus dan jernih untuk menilik. Menilik bermaksud melihat dengan teliti setiap aspek yang terserlah melalui pelakuan manusia. Mungkin anda pernah mendengar kata-kata daripada bijak pandai, indera keenam yang hebat ini selalu mempamerkan imej yang baik-baik pada mata zahir melalui penglihatan hinggalah terbit pada pandangan. Objek akan kelihatan cantik kerana mata batin mentafsirkan sebagai baik. Resipi Cik Mek Molek dirumus untuk berkongsi hakikat kecantikan sejati bermula dengan sikap kita yang berbaik sangka kepada qada dan qadar Allah. Percayalah, dengan bersangka baik, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Sebabnya dengan melihat dari sudut yang baik terhadap seseorang dan menutup aib sesama sendiri demi menjaga maruah dia atau kita, segala kerja seharian insya-Allah akan berjalan lancar. Itulah falsafah Cik Mek Molek sebagai simbolik berbuat yang terbaik dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dengan tidak berasakan diri sendiri serba-serbi molek. Kuih tradisional negeri Cik Siti Wang Kembang ini juga berkait rapat dengan peribahasa diam-diam ubi, tetapi berisi untuk menggambarkan peribadi seseorang yang tidak suka menyombong diri walaupun mempunyai banyak kelebihan berbanding orang lain. Biasanya mereka suka berbuat baik secara diam-diam, ikhlas dan tidak ada riak ataupun ujub. Alah, macam matuk dan ayah kita dulu-dulu, bila tiba je musim tengkujuh, dia akan pergi secara diam-diam untuk menggali ubi keledek ataupun ubi stella, oleh kata-kata. Keledek yang berada di dalam tanah perlu digali segera supaya tidak musnah ditenggelami bah. Kan dulu-dulu kalau musim tengkujuh, datuk ataupun ayah kita akan bawa cok betul ataupun cangkul yang bermata lurus dan terus mengajak anak teruna pergi menggali ubi di belakang rumah. Agak-agaknya surah apakah yang dibaca sebaik saja mata cok menyentuh tanah. Inilah surah yang dibaca ketika mata cangkul menyentuh tanah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapa banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai jenis tumbuhan yang baik. Okey, bila dah tahu tu, bolehlah kita rebus seperiuk ubi keledek kuning atau ungu dengan dimasukkan secubit garam sehingga empuk. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengah yang lain. Keledek ungu dan kuning paling sesuai dijadikan Cik Mek Molek kerana isinya kental, tidak lembek, tidak mudah pecah atau dene
masa kita rebus atau kukus dengan air garam. Keledek yang dah empuk ditus, dikopek kulitnya dan dilenyek sampai hancur. Diadunkan bersama suku kilogram tepung gandum dan setengah sudu teh garam sehingga sebati untuk membentuk dough. Cara nak tahu dough kita dah sejuk ke belum? Bolehlah kita tekapkan kura tangan kanan atau bahagian belakang tangan pada dough. Dah betul-betul sejuk, barulah lumurkan tapak tangan dengan secubit tepung gandum untuk elakkan adunan dough melekat pada tangan. Bulatkan adunan dough sebesar buah pinang atau bola pimpong, lepirkan di atas tapak tangan pada kadar sederhana tebal. Masukkan gula bergantung kepada selera masing-masing dan kemudian tutup balik perlahan-lahan adunan itu menjadi bentuk panjang membulat dan runcing di kedua-dua hujungnya macam buah kana atau bola rugby. Bentuk bujur itu elok sangat untuk menyangga badan kuih Cik Mek Molek yang besar di tengah-tengah. Kalau nak tahu, itulah pemahaman orang Melayu terhadap sabda Rasulullah yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sifat bujur pada kulit luar hasil gabungan isi keledek rebus atau kukus, tepung gandum, garam serta air itulah melambangkan unsur kebaikan bertindak sebagai pelindung gula putih yang dimasukkan sebagai inti kuih. Gula akan mencair ketika dough digoreng dan jika kulitnya tidak sempurna dibentuk, nanti isinya akan meleleh, menyebabkan Cik Mek Molek kurang jelira sebab dah tak ada kemanisannya. Sebut tentang jelira ni, teringat pula manfaat keledek dari sudut kesihatan. Isi keledek ni kaya vitamin B6 yang boleh membantu mengurangkan larutan kimia homocystena di dalam badan. Homocystena tu dikaitkan dengan penyakit serangan jantung, pembentukan tulang dan gigi, penghadaman dan pembentukan sel darah. Keledek juga ada vitamin C yang bagus untuk menyembuhkan selesema dan luka serta menghasilkan kolagen yang membantu mengekalkan keanjalan kulit bab remaja. Siapa yang nak cantik tu, selalulah makan Cik Mek Molek. Tapi kalau nak kekalkan kecantikan tu, mestilah selalu amalkan surah Al-Isra ayat 7. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Sampailah kita pada teknik menggoreng Cik Mek yang mesti dilakukan secara berperingkat-peringkat supaya doughnya tidak lama terbiar. Kalau tidak, gula di dalamnya terserap menembusi dough dan meleleh keluar. Paling senang, apabila siap 10 biji dough, gorengkan terus. Lepas tu ulangi proses yang sama membentuk bujur dough seperti yang mula-mula tadi. Kepanasan minyak ketika menggoreng pula ada falsafahnya. Itulah simbolik ujian sebagai pendidik jiwa kita untuk melihat setiap kesusahan, musibah, bala dan seumpamanya dengan persepsi positif. Percayalah, setelah kita menghayati hakikat ujian, kita pasti akan tenang kerana musibah dipandang sebagai nikmat. Sabar dan syukur akan melahirkan redha dan bahagia, sebagaimana bahagianya perasaan apabila melihat warna keemasan kuih Cik Mek yang digoreng garing di luar dan lembut manis di dalamnya. Terbongkarlah falsafah dan pengajaran yang tersirat di sebalik resepi tradisi yang mendidik diri supaya sentiasa melihat dari sudut yang baik dan selalu berbuat baik. Namun jangan sampai kita merasakan diri kitalah yang terbaik, seperti khasiat daripada zat keledek yang tersembunyi dalam rupa unik dan menarik jelmaan kuih Cik Mek Molek. Bahan yang diperlukan untuk membuat kuih Cik Mek, dia tak banyak bahan. Dia hanya memerlukan 4 jenis bahan sahaja. Ubi keledek ataupun orang Kelantan panggil ubi stelo. Bahan yang kedua, gandum, margarin dan gula. Biasanya ubi, terdapat banyak jenis ubi. Untuk membuat kuih Cik Mek ni, saya selalunya menggunakan ubi keledek kampung ataupun ubi stelo kampung yang berwarna orange. Ubi ni lebih lembut, dia punya tekstur dia, dan lebih bila kita nak membuat adunan, bila kita nak uli adunan tu, dia lebih senang, tidak melekat dan tidak lembek. Keenakan kuih Cik Mek ni, dia akan rasa lebih enak dan lebih sedap
bila dia bercampur dengan adunan gandum dan kita masukkan gula sebagai inti dan rasanya lebih crunchy. Kuih Cik Mek ni biasanya senang kita dapat di kedai. Biasanya waktu pagi kalau kita nak membeli nasi pagi, biasanya kuih Cik Mek ni dijual bersama dengan nasi pagi. Dan kuih Cik Mek juga banyak diperolehi semasa kita pergi majlis kahwin, dijadikan sebagai hidangan untuk tetamu. Waktu yang sesuai biasanya kalau orang Kelantan dia suka makan pada waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi tu biasanya kuih Cik Mek ni kita makan bersama dengan nasi pagi, nasi belauk pagi. Waktu petang kita makan sambil santai bersama keluarga, sambil menonton televisyen bersama keluarga. Macam itulah.